Bismillahirrahmanirrahim. Saya turut mengambil serta dalam pembahasan bagi Belanjawan 2021. Pertama, untuk memberikan konteks kepada realiti kita pada hari ini, norma baru. Kalau ahli-ahli yang berhormat teliti statistik data yang diterbitkan hampir setiap hari secara keseluruhan, kita boleh lihat bahawa 4/5 ataupun 80% daripada kes positif telah COVID-19 telah berlaku pada bulan Oktober dan November sahaja. Maksudnya 2 bulan ini, 1,5 bulan ini telah memberikan hampir 80% daripada kes positif kita daripada bulan Februari Mac yang lalu. Malangnya 56% daripada kematian telah berlaku di negeri Sabah, iaitu seramai 181 orang daripada 322 orang yang telah meninggal dunia. Dan kita lihat daripada lebih 50,000 kes positif yang telah berlaku, 50% berlaku di negeri Sabah. Tapi bila kita teliti belanjawan yang ada di hadapan kita pada hari ini, suka untuk kita lihat bagaimana perancangan yang telah diaturkan oleh kerajaan yang ada sekarang ini boleh membantu memastikan bukan sahaja isu COVID ini dapat keloknya dapat dilandaikan, malah bagaimana kita boleh in the first place dengan izin membenarkan tragedi ini berlaku di negeri Sabah. Apa yang berlaku di negeri Sabah pada hari ini adalah tidak lain tidak bukan satu tragedi kesihatan awam, public health tragedy. Tapi apakah yang dapat kita lakukan berpandukan kepada belanjawan ini? Saya tak dapat lihat. Ya. Dan kedua, kalau kita teliti belanjawan, khususnya berkait dengan isu dana untuk Kementerian Kesihatan, memang benar pada awalnya ramai di kalangan ahli-ahli yang berhormat telah membangkitkan bagaimana sejumlah dana itu kalau dulu diperuntukkan tapi telah dimasukkan ke satu program khas. Namun persoalan yang perlu dibangkitkan, adakah peratusan yang sebelum ini ditentukan untuk setiap program ataupun jabatan dalam kementerian itu akan diteruskan, ataupun adakah mereka terpaksa compete dengan izin ataupun bertarung dengan satu sama lain untuk mendapatkan dana tersebut. Sebagai contoh, kalau kita lihat pada tahun 2020 bagi pediatrik, mereka mendapat 2.72% daripada keseluruhan dana untuk bekalan. Tapi adakah jumlah itu akan diberikan secara automatik? Dan kita lihat kalau pada tahun 2020 sebanyak 1.45 bilion telah diperuntukkan untuk farmasi dan bekalan. Tapi sekarang ni kita dengar 1.4 bilion, maksudnya 50 juta ringgit telah hilang. Jadi apakah yang akan berlaku? Saya pohon pihak kementerian, menteri untuk memberikan pandangan tentang isu ini. Saya juga terkesan kerana bila diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan bahawa allowance khas untuk frontliners hanya untuk petugas KKM. Apa jadi kepada mereka yang bukan daripada golongan KKM, termasuk juga mereka yang merupakan pembersih, the cleaners dengan izin, anggota polis, mereka tak dapat allowance tersebut. Jadi di sini saya tekankan, kita patut tarik balik dana untuk jasa, untuk PEKT, hampir 100 juta, berikan kepada frontliners yang bukan daripada kalangan KKM. Saya sarankan perkara itu dibuat. Dan kalau kita lihat isu yang krisis yang kita hadapi sekarang ini patut melibatkan semua pihak. Malangnya kami di Kuala Lumpur sebagai contoh tidak dilibatkan langsung. Sebagai contoh di kawasan Lebah Pantai, ramai yang bertanya dengan saya di peringkat awal bila berlaku PKP dulu, kenapa Lebah Pantai sekarang telah menjadi zon merah? Maklumat tak sampai kepada ahli parlimen. Malah kemudian baru kita tahu disebut daerah Lebah Pantai itu merangkumi Parlimen Lebah Pantai, Seputih dan Bukit Bintang. Dan pada hari ini kita lihat kalau dibandingkan kualiti maklumat yang disampaikan oleh CPRC dan MKN, malangnya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dia tidak selengkap ataupun mempunyai tidak terperinci sama seperti negeri-negeri yang lain. Kita lihat ada satu hari itu hanya menunjukkan zon-zon dan semua zon jadi merah. Tapi tak ada berapa ramai yang telah sembuh, berapa ramai yang masih positif. Kerana realitinya, Datuk Yang Ketua, berdekatan dengan kita, ada satu kluster Daman Lela yang pada hari ini mempunyai 1,300 lebih kes positif.
tetapi ia hanya berlaku di satu tapak binaan. Malangnya orang ramai tidak tahu, tidak faham dan mereka melihat daerah Kepong dan Bukit Damansara, zon merah. Ramai di kalangan kita yang tinggal ada rumah di Bukit Damansara, termasuk yang berhormat Paguh. Ya, jadi bolehkah kita berikan kepada ahli-ahli parlimen di Kuala Lumpur maklumat yang lebih lanjut, lebih terperinci, lebih teratur, libatkan kami. Kami juga ingin bantu untuk memerangi COVID-19, termasuklah menyampaikan maklumat yang tepat kepada warga Kuala Lumpur. Saya ingin menyentuh isu bagi Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Kalau kita lihat isu jasa, ramai yang telah sebut. Saya pohon Menteri Keuangan umumkan awal, tarik balik ataupun kurangkan ataupun hilangkan terus ya, dana untuk jasa ataupun kita masukkan ke tempat-tempat yang lain seperti yang Muhammad Serambut sebutkan tadi. Kalau diberikan 85 juta yang sepatutnya untuk jasa ni kepada Zon Negara, boleh tahan 85 bulan. Ya, jadi bukan satu jumlah yang kecil, tapi kita pohon dipinda sekarang, ya, barulah boleh kita pertimbang untuk sokong ataupun tidak. Dan saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, khususnya Menteri Komunikasi, adakah beliau dan juga kerajaan akan teruskan majlis media? Tak tentu lagi, ya, tak tahu. Dan ada rakan-rakan yang terlibat dalam majlis media berkata daripada beri kepada propagandis seperti JASA dan PEKT, berilah sedikit kepada majlis media untuk dilakukan kerja-kerja, ya, bagi majlis media. Untuk isu seni dan budaya, 15 juta yang diperuntukkan untuk cendana. Saya dalam isu ini, saya berpandangan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya sepatutnya mengambil dana 15 juta ini dan salurkan melalui JKKN. Tidak perlu di-outsource kepada satu badan yang berbeza, yang asing, yang sebelum ini telah diaudit dan didapati beberapa kepincangan dalam pengurusan badan ini. Jadi pulangkan, dan 15 juta itu boleh dimanfaatkan sepenuhnya, tidak perlu diguna untuk membayar untuk premis, untuk overhead dan sebagainya. Berikan sepenuhnya kepada para penggiat seni melalui JKKN. Dalam isu pendidikan, selain daripada krisis kesihatan awam, kita ada krisis pendidikan. Tidak boleh dinafikan sepanjang tahun ini, semua yang ada anak-anak yang pergi ke sekolah, this is not dengan izin, ya, this is not a gap year, this is a lost year in education. Ini bukanlah satu tahun lompat, ini adalah satu tahun yang telah hilang bagi semua anak-anak kita dalam pembelajaran mereka. Malangnya dalam belanjawan ini, saya tidak lihat imajinasi maupun kesungguhan politik dan juga dana, bagaimana kita ingin membuat satu anjakan yang besar untuk memastikan setahun yang hilang ini dapat anak-anak kita perolehi semula. Mereka yang, ataupun adakah anak-anak kita perlu tunggu sampai 2-3 hari sebelum 20 hari bulan Januari bila sekolah buka balik, baru mereka dimaklumkan, mereka kena repeat balik tahun yang sebelumnya. Lembah Pantai, ya, sikit. Saya nak tanya pandangan Lembah Pantai tentang education, ya. Di negara-negara lain seperti Europe dan juga Amerika Syarikat, they make a policy, the last thing to close the school. Tetapi di Malaysia ni, kita close the school first. Dan pendidikan, kita tahu bahawa daripada Profesor Adibah, 87% contagion of COVID adalah di rumah, bukan di sekolah. Jadi apa pandangan, adakah polisi close the school first itu penting, betul ke tak? Mohon penjelasan. Ya, saya rasa saya setuju dengan soalan dan saya masukkan sebahagian daripada ucapan saya. Menteri Pendidikan perlu jawab. Kita lihat beliau antara Menteri Pendidikan yang bagi saya hilang dan langsung tak nampak. Ibu bapa kena tunggu. Bayangkan ibu bapa marah bila sehari dua tiba-tiba tutup semua sekolah. Ya, tutup sehingga hujung tahun. This is not responsible. Ya, ini bukan satu tindakan yang bertanggungjawab. Sepatutnya beliau berikan, give us your vision. Tak ada vision. Mana Menteri Pendidikan? Hilang. Ya. Dahlah ada 2 timbalan menteri. Please do something. Jadi saya ada beberapa perkara lain. Saya tak setuju. Lembah Pantai minta rumuskan. Baik. Saya tak setuju dikurangkan emolument bagi anggota polis sebanyak 124 juta. Kembalikan 124 juta ini kepada anggota polis, kepada PDRM dan tambahkan juga allowance untuk frontliners di kalangan PDRM. Dan juga selesaikan masalah rumah yang mereka hadapi. Saya pohon pihak kerajaan untuk maklumkan. Akhir sekali, tentang parlimen.
dan isu keabsahan yang telah dibangkitkan beberapa sahabat tadi. Tapi isunya hari ini, Datuk Yang Ketua, kita telah belanjakan begitu banyak untuk pasang penghadang, untuk buat test RT-PCR setiap 2 minggu, termasuk juga dengan pegawai pengiring. Tapi apa yang kita lihat hari ini, waktu persidangan dipendekkan, soalan tambahan dibuang, soalan waktu pertanyaan menteri dipendekkan. Jadi apa fungsinya parlimen pada hari ini? Dan saya ingin mendengar komitmen daripada pihak kerajaan. Jangan lakukan sesuatu sehingga apa yang berlaku ya untuk mengelakkan pengundian di Batu Sapi diumumkan semalam satu darurat. Jangan pula kita apa-apakan pada 26 hari bulan November bila kita perlu mengundi untuk belanjawan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lembah Pantai. Sekarang saya jemput Yang Berhormat